بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-84. Dalam sesi ini dan beberapa sesi akan datang, insya-Allah kita akan mengkaji 3 surah dalam juzuk 30 yang banyak mengkisahkan kejadian ketika terjadi hari kiamat, iaitu surah At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Mengikut hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang hendak mendengar tentang hari kiamat seolah-olah gambaran kiamat berlaku di depan matanya, bacalah 3 surah ini. Oleh kerana hari kiamat ini merupakan alam kita seterusnya dan ia merupakan perkara gaib yang kita boleh mengetahuinya hanya melalui dari apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi eloklah kita mengenali sebanyak mungkin dari surah-surah yang dapat kita kenali secara spesifik dan kemudian dari surah-surah lain yang juga menyentuh peringatan tentangnya. Dalam sesi ini kita akan mengkaji surah At-Takwir yang mempunyai 29 ayat. Surah ke-81 ini turun di Mekah. Seperti 7 surah yang telah kita baca, iaitu Surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah dan Al-Ghashiyah. Surat ini juga menceritakan tentang keadaan huru-hara apabila berlaku hari kiamat. Keunikan surah ini adalah Allah menceritakan 13 kejadian yang akan berlaku dengan gaya penggunaan adawatu syarti yang bertubi-tubi, melahirkan banyak ayat syarat atau conditional sentence, tetapi tanpa jawapan pada setiapnya. Allah memilih adawatu syarti iza bermakna apabila yang mempunyai fungsi mensyaratkan masa akan datang. Jika kita benar-benar hayati conditional sentence yang bertubi-tubi ini, kita akan rasa gerun. Selepas menggambarkan peristiwa hari kiamat, Allah mengingatkan pula kepada kita mengenai kebenaran Al-Quran, malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat surah At-Takwir ini yang bermakna menggulung. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita yang pertama, Iza syamsu kuwirat. Lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan. Iza asyamsu kuwirat. Iza ni adalah zarf zaman dan dia merupakan adawatu syarti, makna apabila ya. Dan asyamsu makna matahari. Ini adalah isim ma'rifah samsiah marfu' dan dia adalah naib fa'il. Di sini kita lihat naib fa'il tetapi tidak ada fa'il. Iaitu fa'il yang mahzub atau digugurkan atau tidak dinyatakan. Dan ia dijelaskan oleh kalimah yang disebut setelahnya, itu kuwirat ni. Kuwirat ni adalah apa tu fi'il madhi mabni majhul dan daripada perkataan kawara ya, root dia. Dan dia dalamnya tersembunyi naib fa'il dan min mustatir takdirnya hiya di sini. Maknanya digulung, iaitu dilenyapkan cahayanya. Iaitu apabila makna di sini apabila matahari digulung atau dilenyapkan cahayanya. Jadi kita lihat ayat ini dimulai dengan adawatu syarti iza. Kita juga lihat asyamsu ni, itu disebut dahulu, kemudian baru fa'il, sebab ni adalah apa tu naib fa'il. Jadi naib fa'il atau fa'il disebut apa tu naib apa atau fa'il disebut dahulu kemudian baru fa'il kuwirat ni ya. Jadi kita lihat ini berbeza dengan pembentukan ayat fa'iliyah yang lazimnya menyebut fa'il dahulu diikuti isim. Jadi lagi satu kita lihat fa'il yang digunakan pula adalah berbentuk fa'il madhi ni. Itu dan juga dia adalah fi'il majhul di sini ya. Kita dah belajar kalau majhul selalunya pelaku tidak ditunjulkan. Jadi di sini ia bermakna apa yang dititik beratkan adalah perkara yang dibicarakan, iaitu matahari ni, matahari digulung atau dilenyapkan cahayanya. Ini adalah kerana apa tu Allah
tidak menyatakan siapa yang buat, kerana ini adalah ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang tidak percaya pada hari kiamat. Jadi apa yang Allah nak titik beratkan adalah kejadian hari kiamat itu dengan matahari. Yang pertama ni matahari digulung. Ini adalah tanda-tanda kiamat kan. Jadi apa tu Allah nak yakinkan hari kiamat adalah satu perkara yang pasti berlaku. Ini juga menyebabkan mengapa Allah menggunakan fi'il madhi ni. Mengapa ya? Sebab selalunya fi'il madhi adalah untuk perkara yang dah lepas. Tapi di sini hari kiamat ni kan belum berlaku, jadi dia akan datang. Jadi kalau construction yang biasa, kalau untuk perkara akan datang, kata akan guna fi'il mudhari' lah kan. Tapi di sini kuwirat ni, ni dia dengan kawara kan. Selalunya kalau mudhari' dia ni untuk hiya kan. Sepatutnya ialah ada tukawiru. Tukawiru. Tapi di sini dia adalah madhi, kuwirat. Jadi ini Allah gunakan fi'il madhi kerana untuk perkara yang pasti. Ini pun saya dah sebut selalunya beberapa kali, iaitu dalam Al-Quran Allah akan gunakan fi'il madhi untuk perkara akan datang apabila perkara itu pasti berlaku. Satu lagi yang saya nak sebut, tajuk surah ni At-Takwir ni. Ini adalah dari perkataan kuwirat ni sebenarnya. Kuwirat ni root dia kawara kan. Jadi takwir ni adalah isim masdar daripada kawara ni. Jadi takwir. Ayat kita yang kedua, wa izan nujumun kadarat. So ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu wa, and then iza, an-nujumu, and then inkadarat. So kita lihat wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Iza ni zarf zaman dan adawatu syarti tadilah seperti tadi. Dan apabila ya. An-nujumu ni adalah isim ma'rifah samsiah marfu' jamak taksir, dan dia berfungsi sebagai fa'il di sini. Dan di sini kita lihat fi'il. Selalunya kita ayat kita ada fi'il dan fa'il dan maf'ulun bih kan. Tapi di sini kita lihat hanya fa'il, dan fi'il di sini masuk atau tidak dinyatakan, dan ia dijelaskan oleh kalimah yang disebut setelahnya, iaitu inkadarat ni. Itu apabila bintang gugur berselerak. Inkadarat ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan inkadara, dan dalamnya terdapat tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya hiya di sini. Jadi di sini Allah kata dan apabila bintang gugur berselerak. Jadi kalau kita lihat izan nujumun kadarat ni adalah matuf dia. Sebab kita ada ataf kan. Jadi matuf alaihi tadi adalah ayat pertama tadi, izas syamsu kuwirat tadi, apabila matahari digulung. Jadi izas syamsu kuwirat dengan izan nujumun kadarat. Jadi pattern dia adalah sama ya. Jadi daripada ayat ni kita lihat bukan saja matahari saja yang hilang, bintang juga akan hilang. Jadi imagine apabila tiada matahari dan bintang yang selalu menerangi dan menghiasi alam, semuanya menjadi gelap dan huru-hara dengan kehancuran semua cakrawala ini. So sebenarnya kalau kita imagine memang sangat menggerunkan. Ayat kita yang ketiga, wa izal jibalu suyirat. So ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa, iza, al jibalu suyirat. Suwa ni adalah pun ataf, makna dan, iza ni zaraf zaman dan adawatu syarat. Seperti tadi juga. Al-jibalu, ni adalah gunung ganang. Dia adalah isim ma'rifah kamariyah marfu', jamak taksir, dan dia juga merupakan naib fa'il di sini. Dan seperti tadi juga kita lihat style yang sama, fi'il mazub iaitu tidak dinyatakan. Dan ia dijelaskan oleh kalimah yang disebut setelahnya, iaitu suyirat ni. Diterbangkan, gunung ganang diterbangkan ya. So ini adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan sayyara, dan dalamnya tersembunyi naib fa'il dan min mustatir, tak adanya hiya. Naib fa'il sebab dia majhul kan. Dan apabila gunung ganang diterbangkan. Jadi ayat ini juga mempunyai bentuk yang sama, iaitu ada adawatu syarti iza, isim disebut dahulu, kemudian fi'il. Fi'il pula berbentuk majhul dan madhi. Tujuan yang sama seperti saya sebut dalam ayat pertama tadi, iaitu ayat ditujukan kepada orang kafir. Dan Allah menyampaikan secara cynical sebenarnya ya, akan kejadian yang orang kafir tidak percaya. Allah menyatakan bukan sahaja matahari dan bintang yang akan musnah, tetapi gunung ganang yang lazimnya menjadi pasak bumi pun akan hancur. Perkara yang kalau tidak dengan iman memang sukar dipercayai. Ayat keempat, wa izal isyaru uttilat. Kita lihat ayat ini juga mempunyai 4 perkataan.
wa, and then iza al-isyaru, and then utilat. Wa ni adalah harfun ataf macam tadi juga, pattern sama dan iza ni adalah zaraf zaman dan juga ada waktu syarti, makna apabila. Al-isyaru ni adalah isim makrifah kamariyah marfu', naib fa'il, maknanya unta bunting 10 bulan. Ni kita lihat di sini style yang sama, fi'il juga mazhuf atau tidak dinampakkan, dan ia dijelaskan oleh kalimah yang disebut setelahnya iaitu utilat ni. Itu dibiarkan atau tidak dipedulikan. Utilat ni adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan atila, dan dalamnya tersembunyi naib fa'il dan min mustatir takdirnya hiya. Jadi lihat ayat ini, kita lihat kenapa Allah sebut unta bunting 10 bulan ni. Kerana selalunya pada masyarakat Arab, unta bunting 10 bulan ni sangat penting, sebab dia sangat berharga dan selalunya dia simbol kekayaan. Tapi masa huru-hara hari kiamat ni, jadi harta tu dah tak dipedulikan, walaupun harta yang selalunya menjadi kebanggaan tidak dipedulikan. Kerana Allah menggambarkan betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat ni, menyebabkan manusia lebih mementingkan untuk menyelamatkan diri. Jadi tidak pedulikan lagi harta. Dan kalau kita lihat izal isyaru utilat ni, dia juga adalah maktuf. Maktuf alaihi dia tadi adalah juga pada ayat yang pertama tadi, izas syamsu kuwirat. Itu apabila matahari digulung. Ayat kita yang kelima, wa izal huhushuhu syirat. So kita lihat ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa, iza, al-huhushu, dan husyirat. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan iza ni apabila dia adalah zarf zaman dan ada waktu syarti. Seperti tadi juga al-hushuhu, ni ada binatang liar, dan kita tengok ni isim makrifah kamariyah marfu', dia jamak taksir dan naib fa'il. Dan seperti tadi juga fi'ilnya mazhub, iaitu tidak dinyatakan, dan dia dijelaskan oleh perkataan selepasnya, iaitu husyirat ni, iaitu binatang liar dihimpunkan. Ni adalah fi'il madhi majhul daripada perkataan hasyara, dan dalamnya tersembunyi naib fa'il dan min mustatir takdirnya hiya. Di sini dan apabila kita lihat izal husyirat ni adalah maktuf. Maktuf alaihi dia pada ayat pertama tadi juga, izas syamsu kuwirat, iaitu apabila matahari digulung. Jadi pola dia sama. Di sini kenapa binatang liar ni pula yang dihimpun, yang disebut? Kerana selalunya binatang liar ganas dan tidak mudah untuk bersama binatang liar lain. Dia selalunya akan bergaduh. Tapi masa ni oleh kerana huru-hara ni, jadi binatang yang ganas ni pun hilang insting untuk berlawan, sebab lebih mementingkan untuk menyelamatkan diri. Jadi tapi ada juga yang mentafsirkan binatang ini dikumpulkan untuk dihakimi oleh Allah juga, ya. Ayat kita yang ke-6, wa izal biharu sujirat. So ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, wa, and iza, al-biharu, sujirat. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Iza ni zaraf zaman dan juga ada waktu syarti tadi, makna apabila. Al-biharu ni, lautan, ya. Ni adalah isim makrifah kamariyah marfu' dan dia jamak taksir dan dia juga naib fa'il di sini. Dengan fi'ilnya juga mahzuf seperti tadi. Dan dia dijelaskan oleh sujirat ni. Iaitu fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan sajara dan dalamnya sebenarnya naib fa'il dan min mustatir takdirnya hiya. Di sini izal biharu sujirat ni adalah maktuf, dan maktuf alaihi dia sama pada ayat pertama tadi, izaz syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Di sini izal biharu sujirat ni apabila lautan meluap-luap. Jadi di sini bukan sahaja kita lihat setelah matahari dan bintang musnah, gunung ganang pun terbang. Semuanya dalam ayat yang dahulu kita baca juga gunung ganang menjadi debu, kan, hancur menjadi debu. Ini lautan pula meluap-luap. Sangatlah menakutkan sebenarnya. Ayat kita yang ke-7, wa izan nufusu zuwijat. So kita lihat ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa, iza, an-nufusu zuwijat. Wa ni harfun ataf, makna dan iza ni apabila dan dia adalah ada waktu syarti. Pattern sama macam tadi. An-nufusu ni adalah jiwa-jiwa, ya. Ni adalah isim makrifah samsiah marfu', jamak taksir, dan dia adalah naib fa'il. Jadi kita lihat fi'il juga mahzub di sini, iaitu isim didahulukan, ya.
And then zuwijat ni, ni adalah maknanya dia disatukan. Dia adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan zawajah dan dalamnya sebenarnya naib fa'il dan mim mustatir takdirnya hiya. Dan apabila jiwa-jiwa disatukan. Izan nufusu zuwijat ni adalah maktuf. Maktuf alaihi dia sama yang dengan tadi, iaitu ayat pertama izaz syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Di sini apabila jiwa-jiwa disatukan. Jadi apa maknanya jiwa-jiwa disatukan? Iaitu manusia akan diletakkan dengan pasangannya, iaitu paired together. Di sini terdapat beberapa pengertian, antaranya jasad atau badan dikembalikan bersama dengan roh. Satu lagi, manusia diletakkan dengan amalnya. Dan yang ketiga, diertikan manusia akan dikumpulkan bersama kumpulannya. Ingat dalam bab surah lalu kita dah baca ketika hari kiamat manusia akan menjadi 3 kumpulan, iaitu mukarrabun, yamin dan shimal. Jadi manusia akan diletakkan bersama orang yang sepadan dengannya. Ayat ke-8, wa izal mau'udatu su'ilat. So kita lihat ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa iza al mau'udatu dan su'ilat. Wa ni adalah pun ataf dan iza adalah zaraf zaman dan adawatu syarti seperti tadi juga ni apabila al mau'udatu ni adalah isim alfa kamar yang marfu, dia adalah naib fa'il di sini. Juga kita lihat fi'il seperti tadi juga dimazukkan dan jadi dijelaskan oleh su'ilat ni. Ni al mau'udatu ni adalah anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, su'ilat ditanya. Ni su'ilat ni adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan sa'ala. Dalamnya tersembunyi naib fa'il dan min mustatir takdirnya hiya di sini. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. And then izal mau'udatu su'ilat ni adalah maktuf. Maktuf alaihi dia kepada ayat yang ke-7 tadi, iaitu izan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa disatukan. Di sini apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Jadi anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ni jadi saksi sebenarnya dalam dari hari kiamat nanti. Iaitu zaman jahiliah, orang Arab memang tak suka anak perempuan kan, dan membunuh mereka dan bila mereka lahir dan menanamnya hidup-hidup. Jadi bila hari kiamat Allah kata akan ditanya anak-anak ni. Selalu dalam perbicaraan pembunuhan kan, pembunuh dan saksi yang ditanya. Tapi di sini kita lihat mangsa yang dibunuh tu ditanya. Jadi fikirkanlah bagaimana ngerinya keadaan mahkamah Allah ini. Ia juga menunjukkan Allah memberi peluang bersuara kepada mangsa yang tidak ada suara atau voice dalam dunia dahulu. Jadi Allah ni sebenarnya maha adil. Ayat kita yang ke-9. Bi'ai zambin kutilat. Ayat ini juga mempunyai 4 perkataan. Iaitu bi dan ayyi, zambin dan kutilat. Bi ni adalah fuja lah kerana and then ayyi ni adalah isim istifham, dia adalah mudhaf di sini. Sebab ayyi zambin ni 2 isim bergandingan, dia adalah mudhaf ilaihi di sinilah. Zambin ni adalah isim nakirah majrur. Kerana apakah dosa? Zambin ni adalah dosa. Kutilan ni adalah fi'il madhi mabni majhul, dia juga dalamnya terdapat naib fa'il dan mim mustatir takdirnya hiya di sini. Kerana dia dibunuh. Kerana apakah dosa dia dibunuh? Jadi soalan ni adalah sarkastik sebenarnya. Jadi mampukah pembunuh menjawab soalan ni? Ia menunjukkan kritikan Allah terhadap perbuatan zalim ni. Ini ayat ke-10. Wa izas suhufus nusirat. So kita lihat ayat ini juga mempunyai 4 perkataan. Ya, wa iza as-suhufu nusirat. Wa ni adalah afun atah makna dan. Iza ni adalah zaraf zaman dan juga ada waktu syarti. Sama seperti macam tadi juga. As-suhufu ni surat amal. Dia adalah isim ma'rifah samsiah marfu' dan dia naib fa'il. Dan juga di sini fi'ilnya mahzub seperti tadi juga. Dan dia dijelaskan oleh nusirat ni lah. Iaitu apa tu fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan nasyara dan dalam tersembunyi naib fa'il dan mim mustatir takdirnya hiya. Dan apabila surat amal dibentangkan. Jadi iza suhufu nusyirat ni adalah maktuf dan maktuf alaihi dia tadi bi'ai zambin kutilat ayat sebelum ni ayat 9 Kerana apakah dosa dia dibunuh? Di sini apabila surat amal dibentangkan. Di sini ayat ke-11 wa izas sama uku syitat. Di sini kita juga mempunyai 4 perkataan iaitu wa iza as-sama'u kusyitat.
Wa ni adalah harfun ataf macam tadi juga. Style yang sama di sini. Jadi kita lihat iza ni adalah zaraf zaman dan adawatu syarti. Ini adalah dah ke-10 sebenarnya. Kita ada perkataan yang dan style yang sama ni, ayat yang sama begini ya. Ini as-sama'u. Cuma perkara yang dibincangkan tu saja yang berlainan. As-sama'u ni adalah isim ma'rifah samsa marfu', dia naib fa'il. Dia adalah fi'ilnya mahzub juga. Dia dijelaskan oleh kusyitat ni perkataan ni. Langit ni as-sama'u, langit ditanggalkan dari tempatnya. So di sini kusyitat adalah fi'il madhi mabni majhul daripada kasyata dan dalamnya terdapat naib fa'il damir mustatir takdirnya hiya di sini. Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. Iza sama'u kusyitat ni pula adalah maktuf sebab ada ataf. Jadi maktuf alaihi dia tadi bi aizambin kutilat. So dalam ayat ke-9 tadi. Jadi Allah juga sini menyebut pula langit akan ditanggalkan dari tempatnya. Bermakna langit juga akan runtuh ya. Jadi dulu kita dah juga baca dalam beberapa surah lain ada langit terbelah. Nanti insyaAllah ada juga selepas ni kita akan jumpa langit terbelah. Ayat ke-12 kita wa izal jahimu su'irat. Jadi di sini juga kita mempunyai 4 perkataan wa dan iza dan al-jahimu dan su'irat. Jadi kita lihat pattern memang sama ya. So wa ni adalah harfun ataf makna dan, iza ni adalah zaraf zaman dan da'udatu syarti lah. Dan apabila ya al-jahimu ni neraka pula ya. Ini adalah isim ma'rifah kamar marfu dan dia adalah naib fa'il dan fa'ilnya juga masuk di sini. Kerana dia dijelaskan oleh perkataan selepasnya su'irat ni, iaitu neraka dinyalakan menjulang. Su'irat ni adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan sa'ara dan dalamnya tersembunyi naib fa'il damir mustatir takdirnya hiya di sini. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang. Izal jahimu su'irat ni adalah maktuf dan maktuf alaihi dia tadi ayat ke-9 bi aizambin kutilat. Dan di sini kita lihat neraka pula akan dipanaskan, iaitu disediakan untuk mengazab mereka yang masuk ke dalamnya. Na'udzubillah. Ayat kita yang ke-13 wa izal jannatu uzlifat. So ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa ana iza al jannatu uzlifat. Wa ni adalah pun ataf makna dan, iza ni adalah zaraf zaman dan adawatu syarti. Sama ya makna apabila tadi. Al-jannatu ni adalah isim ma'rifah kamar marfu dan dia adalah naib fa'il. Di sini fa'il juga mazub dan al-jannatu ni adalah syurga, jadi dia describekan oleh uzlifat ni, iaitu didekatkan. Ni apa tu, dia adalah fi'il madhi majhul dan daripada perkataan azlafa, dalamnya tersebut naib fa'il damir mustatir takdirnya hiya. Dan apabila syurga didekatkan ya. Dan apa tu, izal jannatu uzlifat ni adalah maktuf. So maktuf alaihi dia tadi pada ayat 9 juga bi aizambin kutilat ni ya. Jadi ni adalah iza yang ke-12 ni sebenarnya ya. Jadi di sini kita lihat syurga juga disediakan untuk menerima penghuninya. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan kita juga tergolong dalam dapat memasuki syurga ni insya-Allah. Dia naik ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. So ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu alimat, nafsun, nema dan ahdarat. Alimat ni adalah maknanya mengetahui, dia adalah fi'il madhiyah dari perkataan alima. Dan nafsun, setiap jiwa ya. Ini adalah isim nakirah marfu dan dia merupakan fa'il. Di sini fi'il dan fa'il di sini ya. Dan ma ni adalah isim mausul, dia maf'ul bih lah. Jadi mengetahui setiap jiwa apa yang ahdarat dia telah kerjakan. Ini adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ahdara dan dalam tersebut naib fa'il dan mustatir takdirnya hiya di sini. Jadi alimat nafsun ma ahdarat ni merupakan jawab syarat kepada semua 12 ayat syarat. Daripada ayat pertama hingga ke-8 dan juga ayat 10 hingga 13 tadi. Jadi kita lihat tiap-tiap ayat syarat tadi tidak mempunyai jawab syarat satu-satu. Jadi dia dikumpulkan sekali Allah menjawabnya ya. Jadi di sini Allah kata setelah 12 kejadian berlaku, kejadian 13 ni adalah manusia dengan sendirinya akan tahu apa amalan yang telah dilakukan atau ditinggalkan, sama ada baik atau buruk. Kecukurutkan kita. Allahu Akbar. Kalau kita renungkan ayat-ayat yang kita telah baca, sememangnya create suspense. Pembentukan ayat-ayat yang bukan lazim bagi bahasa Arab
tetapi cantik dengan irama penjodoh bunyi di setiap akhir ayat. Tetapi perkara yang ditonjolkan berat, di luar jangkauan pemikiran manusia. Bayangkan betapa perasaan ingin tahu apabila mendengar Rasulullah baca, Iza syamsu kuwirat, wa izan nujumun qadarat, wa izal jibalu suyirat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang gugur berselerak dan apabila gunung ganang diterbangkan. Sesiapa yang mendengar akan tertanya-tanya kenapa dan ingin tahu apa seterusnya. Wa izal isyaru uttilat, wa izal wuhushu husyirat, wa izal biharu sujirat. Dan apabila unta bunting dibiarkan dan apabila binatang liar dihimpunkan dan apabila lautan meluap-luap. Terus akan bertanya kenapa ya? Dan Rasulullah terus baca, wa izan nufusu zuwijat, wa izal mau'udatu su'ilat, bi ayyi zambin kutilat. Dan apabila jiwa-jiwa disatukan dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya, kenapa, kerana apakah dosa dia dibunuh? So perasaan ngeri sebenarnya akan mula menapak sebab tiada jawapan ni. Banyak soalan-soalan, banyak conditional sentence ni. Wa izas suhufus nusyirat, wa izas sama'u kushitat. Dan apabila surat amal dibentangkan dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. Memang semakin suspense sebenarnya. Ya, tapi kita nanti Rasulullah terus baca, wa izal jahimu su'irat, wa izal jannatu uzlifat. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang dan apabila syurga didekatkan. Kemudian baru Rasulullah baca ayat jawapan ini. Alimat nafsum ma ahdarat. Mengetahui setiap jiwa apa yang dia telah kerjakan. Allahu Akbar. Memang menakutkan sebenarnya. Ayat kita yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Ayat ini mempunyai 5 perkataan iaitu fa, la, uqsimu bi al khunnas. Ini kita lihat apa fa ni adalah apa tu harfun istinaf lah, makna maka. La adalah harfun zaidun, maknanya tidak. Ini uqsimu, aku bersumpah. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan aqsama dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir, tak adanya ana di sini. Ana, akulah ni sini Allah ya ni. Dan B ni adalah harfun jam, makna demi. Al-khunnas ni bintang-bintang. Ini adalah isim ma'rifah kamariyah majrur jamak taksir. Jadi di sini kita lihat maka tidak aku bersumpah demi bintang-bintang. Jadi ini adalah ayat sumpah. Tapi kalimah fala ni Allah menafikan. Bukanlah maknanya Allah tidak aku bersumpah ni, aku tidak bersumpah. Tapi Allah sebenarnya menafikan pendustaan orang kafir mengenai Al-Quran. Jadi bukan makna Allah tidak bersumpah di sini. Jadi di sini Allah maknanya Allah bersumpah, aku bersumpah dengan bintang-bintang bahawa pendustaan mereka tidak benar. Ya. Ini adalah formulasi ayat sumpah atau ayat qasam yang banyak, dah 5 kali sebenarnya. Saya rasa 4 kali yang kita telah jumpa. Ya. Dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Haqqah dan 2 dalam surah Al-Qiyamah. Di mana Allah bersumpah untuk perkara besar, iaitu menegaskan kebenaran adanya hari kiamat. Dan ada Al-Quran, kebenaran Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, iaitu Al-Quran adalah kalam Allah, dan juga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz la ni digunakan kerana objek sumpahnya dinafikan, saya kata tadi, atau tidak dipercayai oleh orang kafir. Jadi kalau kita lihat ayat yang kita telah jumpa setakat ni, yang saya kata 4 tadi, iaitu kalau kita lihat la uqsimu biyaumil qiyamah, tidak aku bersumpah dengan hari kiamat. Lepas tu kita tengok wala uqsimu bin nafsil lawamah. So ini juga dalam surah Al-Qiyamah ayat kedua, dan tidak aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela diri. Ini kita tengok ada fala uqsimu bima tubsirun. Ini surah Al-Haqqah. Maka tidak aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan surah Al-Waqi'ah kita jumpa fala uqsimu bima waqi'in nujum. Maka tidak aku bersumpah dengan tempat turun bintang-bintang. Jadi ini adalah formulasi ayat yang kita dah jumpa beberapa kali, di mana Allah bersumpah dengan menggunakan alat qasam fi'il uqsimu di sini ya. Itu di sini dalam ayat ni Allah untuk menekankan sebenarnya, kalau kita lihat setelah Allah menceritakan apa yang akan terjadi bila hari kiamat, Allah menukar fokus untuk memperingatkan manusia akan perkara besar yang perlu diambil perhatian, iaitu Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Pertama Allah bersumpah dengan bintang-bintang.
Ayat kita yang ke-16, Al-Jawaril Kunnas. Ni ayat ni hanya mempunyai 2 perkataan. Pendek je lah ya, sikit. Al-Jawari, Al-Kunnas. Ni adalah apa tu, kita lihat Al-Jawari ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul. Dia adalah merupakan na'at atau sifat kepada Al-Khunnas tadi kan. Itu juga adalah isim majrul juga tadi kan, Al-Khunnasi tadi kan. Dan yang beredar, ni maknanya iaitu bintang-bintang tadi tu yang beredar. Ni lagi satu Al-Kunnas. Ni di sini dia pun juga isim ma'rifah kamariyah majrul. Dia juga merupakan na'at, itu na'at kedua. Untuk bintang juga Al-Khunnas tadi. Al-Khunnasi. So dia dua sama. Jadi sini itu bintang yang beredar, bintang yang terbenam. So bintang yang beredar ni selalunya di malam hari lah kita nampak kan. Bintang berkelip-kelip beredar-edar kan, ikut orbit juga. Tapi di siang hari yang terbenam ni makna di siang hari lah, sebab dah apa tu, bila dah siang hari ada matahari dia dah tak nampak kan, hilang pudar cahayanya. Ayat kita yang ke-17, wal laili iza as'as. So ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu wa dan al-laili iza as'as. Wa ni adalah harfun ataf lah, makna demi al-laili, malam ya. Ini adalah isim ma'rifah kamariyah majrul. Dia adalah maktuf lah sebab lepas ataf. So maktuf lain dia tadi adalah al-khunnas tadi. Bintang-bintang kan. Dan al-khunnasi tadi kan. Ini al-laili. Jadi dua-dua adalah isim majrul. Dan apa tu iza ni. Ni adalah zaman adawatu syarti lah ni. Makna apabila. So kita lihat ini iza yang ke-13 dalam ayat ni ya. Ini as-as, ni adalah makna hampir-hampir, apabila hampir habis. Ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa. Demi malam apabila hampir habis. Jadi kita lihat di sini Allah bersumpah dengan malam yang hampir habis juga dengan menggunakan ada adawatu syarti iza ni. Ayat kita yang ke-18, was-subhi iza tanaffas. Ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa dan as-subhi dan iza tanafas. Sama formulasi macam ayat tadi, iaitu wa dan harfun ataf, makna dan. As-subhi adalah isim ma'rifah samsiah majrul, daripada maknanya subuh di sini, daripada perkataan root word dia sabaha. Dan iza ada waktu syarti lah macam tadi juga. Ni makna apabila ya. Dan tanafas. Ni di sini adalah fi'il madhi mabni, dan apa tu dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir takdirnya huwa. Dan subuh apabila menyingsing. As-subhi iza tanafas ni adalah maktuf. Maktuf alai dia tadilah wal laili iza as'as tadi, demi malam apabila hampir habis. Ni demi subuh apabila menyingsing. Jadi di sini kita lihat iza ni adalah yang ke-14, apa tu yang Allah gunakan. Jadi ni sumpah ketiga dengan subuh ya. Sumpah kedua tadi dengan malam kan. Ayat kita yang ke-19, innahu laqaulu rasulin karim. Ayat ini juga mempunyai 6 perkataan, innahu laqaulu rasulin karimin. Inna ni adalah harfun nasi, itu nawasih lah ni ya. Dan dia juga harfun taukid. Maknanya sesungguhnya. Hu maknanya ia, iaitu Al-Quran ni ya. Dan dia adalah damir huwa. Dan sebab kita nawasih tadi, jadi kita adalah apa tu mempunyai isim ina. Jadi hu ni lah jadi isim ina. Dan kita akan ada khabar ina. Khabar kita ina ni adalah la qaulu ni. Benar-benar firman Allah ya. Iaitu la ni adalah harfun taukid, dan qaulu ni adalah isim makrifah, dan dia juga la qaulu rasulin ni. Dia adalah merupakan mudhaf ilaih. Sesungguhnya ia iaitu Al-Quran benar-benar firman Allah dibawa rasul. Ni di sini rasul ni dimaksudkan adalah Jibril alaihissalam lah ya, yang membawa turun wahyu Al-Quran ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan karimin ni adalah isim nakirah majrul, dan dia merupakan naat lah. Kalau kita tengok dia sama dengan rasulin ni kan. Jadi dia adalah naat atau sifat pada rasulin. So rasulin karimin iaitu rasul yang mulia. Itu Jibril ni tadi ya. Jadi kita lihat ayat ni sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar firman Allah dibawa Rasul yang mulia. Ini adalah merupakan jawab qasam kepada ayat apa tu daripada ayat 15 hingga 18 ayat sumpah tadi kan. Di mana Allah bersumpah dengan 3 ciptaannya, itu dengan bintang-bintang ya, yang apa tenggelam dan yang terbenam tadi semua kan. Dan malam yang hampir habis dan juga subuh yang menyingsing.
untuk menegaskan dan meyakinkan perkara besar itu Al-Quran yang dibawa oleh dibawa turut oleh Jibril ni memang benar-benarlah firman Allah sebenarnya, ya. Ayat ke-20, zi kuwatin inda zil arsy makin. Kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu zi kuwatin inda zi al-arsy makinin. Zi ni adalah asmaul hamsah, dia merupakan naat thani atau naat kedua kepada ataupun sifat kepada rasulin tadi, yang rasul ataupun Jibril, ya. Maknanya dia mempunyai ni, kuwatin mempunyai kekuatan. Ini adalah isim nakirah majrul, dia merupakan dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Kuwatin ni root word dia kawiyah. And then inda makna di sisi, dia adalah zaraf makan dan merupakan maf'ulun fi. Indazi, dua isim bergandingan, lagi satu, jadi kita lihat juga ni adalah mudhaf ilaih. Zi ni asmaul hamsah yang kedua, makna di sisi pemilik. Al-arsy lah, ni adalah isim makrifat kamar yang majrul. Jadi di sini dua juga isim bergandingan, jadi lagi satu set mudhaf ilaih. Jadi banyak mudhaf ilaih di sini menunjukkan pemilikan, ya. Kita dah belajar konsep dia dulu. Dan makinin, ni adalah makna berkedudukan tinggi ni. Ini adalah isim nakirah majrul dan dia merupakan isim fa'il daripada perkataan makuna, root word dia. Dia merupakan naat salis atau naat yang ketiga, iaitu naat kepada rasulin tadi, yang Jibril tadi. Jadi di sini Allah mengatakan, iaitu Jibril ni sifat-sifat dia. Kalau kita lihat yang pertama tadi, Jibril itu mulia. Yang kedua mempunyai kekuatan. Lepas tu berkedudukan tinggi di sisi pemilik arsy. Iaitu pemilik arsy ni Allah lah, ya. Jadi Allah memaklumkan sifat Jibril yang mulia dan berkedudukan tinggi di sisi Allah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bukan calang-calang utusan yang nak membawa turun Al-Quran ni. Mesej yang perlu kita fahami adalah Al-Quran ini mulia, dibawa utusan yang mulia kepada Rasulullah yang mulia, dan sumber Al-Quran itu iaitu dari Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar. Ayat ke-21, muta'in sama amin. Kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan, muta'in, sama dan amin. Muta'in ini adalah isim nakirah majrur, dia adalah merupakan naat rabi' atau yang keempat kepada rasulin tadi, yang ditaati, ya. So dan sama ni di sana, iaitu di langit, ni adalah zaraf makan dan dia adalah maf'ulun fi. Aminin lagi dipercayai. Ni aminin isim nakirah majrur, dia adalah merupakan naat khamis atau yang kelima untuk rasulin, Jibril tadi. Jadi kita lihat Jibril ni ditaati di sana, itu di langit, lagi dipercayai. Jadi dia dihormati dan dipercayai, ya. Ayat ke-22, wa ma sahibukum bimajnun. So, ayat ini juga mempunyai 6 perkataan, iaitu wa dan ma sahibukum bimajnunin. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Ma ni adalah bukanlah, dia adalah harfun nashi dan dia beramal seperti laisa ni. Jadi kalau tu dia akan ada isim ma dan juga khabar ma. Jadi kita lihat isim ma ni adalah sahibukum ni, iaitu isim marfu' dan juga dan juga damir kum ni, iaitu jadi dia mudhaf ilaih lah ni, damir dengan isim kan. Jadi dan bukanlah sahabat atau nabi, iaitu Nabi Muhammad yang dari kalangan kamu. Dan B ni adalah harfu jar, makna dari majnunin, orang gila, iaitu isim nakirah mansub dan dia lah merupakan khabar ma. Jadi kita khabar ma, isim ma di sini, ya. Jadi di sini ma sahibukum bimajnunin ni adalah maktuf. So maktuf alaihi dia tadi kita ada ayat 19 tadi kan, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar firman Allah. Di sini Allah berkata bukanlah Nabi Muhammad tu, iaitu dari kalangan kamu orang gila. Dan dia juga merupakan kasam juga di sini, ya. Kasam iaitu jawab kasam. Jawab kasam tadi kan ada maktuf kepada jawab kasam, maknanya selain dari untuk menegaskan kebenaran Al-Quran apabila Allah bersumpah dengan bintang-bintang, malam yang hampir habis dan subuh yang menyingsing, Allah juga menegaskan perkara kedua, iaitu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita lihat Allah menerangkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari kalangan orang Arab sendiri, dan mereka tahu dia bukan orang gila sebenarnya.
Dan majnunin ni kita lihat apa tu, dia adalah bimajnunin. Khabar ma selalunya dia adalah mansub kan. Tapi di sini kita lihat apa tu secara zahir nampak dia apa tu bawah, baris bawah kasrah ni kan dia lepas harfu jar. Tapi sebagai apa tu fungsi dia adalah mansub. Jadi majrur lafazan mansub mahalan ni majnunin ni. Yang ayat ke-23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. So ayat ini mempunyai 8 perkataan. So wa and then la, qad, then ra'a, and then kita lihat hu, and then bi al ufuqi al mubin. So wa ni adalah harfun ataf, makna dan, la ni harfun taukid, iaitu demi, qad adalah harfun takkid sesungguhnya. Ra'a ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersebut fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Qad ra'a ni adalah maktuf kepada maktuf alaihi, jadi kita ada masahibukum kan, bimajnunin, bukanlah sahabat iaitu Nabi Muhammad, kamu dari orang gila. So di sini sungguhnya Nabi Muhammad telah melihat nya itu ni Jibril lah ni, dia adalah damir huwa maf'ul bih di sini ya. Dan bi ni adalah harfu jar, makna di al ufuqi, ufuk lah kaki langit ni isim ma'rifah kamariyah majrur, al mubini yang terang. Ini adalah isim ma'rifah kamariyah majrul dan dia merupakan na'at kepada al-ufuqi. Al-ufuqi al-mubini sama kan, dua-dua adalah isim ma'rifah kamariyah majrul. Jadi dia adalah na'at dan man'ut di sini atau sifat dan mausuf. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihatnya, itu Jibril, di kaki langit yang terang. Jadi Allah menyatakan sememangnya benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjumpa Jibril. Dan orang kafir memang tak percaya semua ni. Ayat kita yang ke-24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidhaninin. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Ma ni adalah harfun nasfi dan juga nasi, makna bukanlah. So di sini kalau kita ada nawasih, kita akan ada isim ma dan khabar ma. Isim ma kita adalah huwa ni, iaitu damir huwa ni, makna dia, itu Nabi Muhammad. Ala ni harfu jar, iaitu terhadap, dan al-ghaibi ni perkara ghaib yang disampaikan, dia adalah isim ma'rifah kamariyah. Dan bi ni adalah harfu jar sekali, boleh daninin, dia kedekut. Di sini isim nakirah majrul, iaitu dia adalah khabar ma untuk isim ma tadi di sini huwa ni. Dan bukanlah dia Nabi Muhammad terhadap perkara ghaib yang disampaikannya dia kedekut. Di sini kita lihat ma huwa 'alal ghaibi bidanin ini adalah maktuf. So maktuf alaihi dia kita ada lihat tadi, laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihatnya di kaki langit yang terang, iaitu dia melihat Jibril. Di sini Allah kata dia bukan untuk perkara ghaib yang telah diberitahu kepada yang telah diwahyukan kepada baginda, dia kedekut, dia tak kedekut untuk menyampaikan. Jadi baginda menyampaikan pada siapa sahaja sebenarnya. Ayat ke-25, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. So ayat ni mempunyai 7 perkataan, iaitu wa dan ma dan huwa biqauli syaitanin rajimin. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Ma ni adalah harfun nafi dan juga nasi, makna bukanlah. Wa ni iaitu Al-Quran, dia adalah damir huwa dan juga isim ma di sini. Bi adalah harfu jar dan merupakan qauli adalah perkataan, dia adalah isim majrul, dan qauli syaitanin, perkataan syaitan, dia adalah mudhaf ilaih di sinilah. Syaitanin adalah isim nakirah majrul. Dan rajimin lagi satu isim nakirah majrul, jadi kita tengok dia sama, jadi dia adalah na'at, syaitani rajimin. So dia adalah na'at kepada syaitanin, dan bukanlah ia Al-Quran merupakan perkataan syaitan yang direjam. And then ma huwa biqauli syaitani rajim ni adalah maktuf. So maktuf lain dia tadi kita ada ayat 23, ma huwa 'alal ghaibi bidhaninin. Bukanlah dia Nabi Muhammad di atas perkara ghaib, dia kedekut ya. Dan ayat ke-26, fa aina tazhabun. So ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu fa aina tazhabun. Fa ni adalah harfun istinaf, maka aina ke manakah? Ni adalah isim istifham lah, dia maf'ul fi. Tazhabuna, kamu hendak pergi.
Ini adalah fi'il mudhari' marfu' pada perkataan zahaba dan dalam terdapat fa'il dan mim muttasil mabni dengan wa' atas sukun tak adanya antum fi mahli rafi'in. Maka ke manakah kamu hendak pergi? Maknanya ni adalah soalan ni Allah bertanya ke mana perginya akal kamu iaitu manusia ketika kamu mendustakan atau tidak menerima Al-Quran. Setelah jelas dan nyata Al-Quran datang daripada Allah ya. Juga Allah bertanya jika manusia meninggalkan Al-Quran ke mana manusia nak pergi? Ayat ke-27 kita, in huwa illa zikrul lil alamin. Kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu in, huwa illa zikrun li al-alamina. Ini adalah harfun nafilah, makna tidak lain. Huwa ni adalah damir munfasil untuk huwa dan dia sebagai mubtada. Itu refer pada Al-Quran. Illa ni adalah harfun istinaf, makna melainkan zikrun adalah peringatan. Dia adalah isim nakirah marfu' dan dia adalah merupakan khabar untuk mubtada' huwa ni. Huwa zikrun, itu ia Al-Quran merupakan peringatan. Li ni adalah harfun ja, makna bagi. Al-alamina ni seluruh alam. Dia adalah isim ma'rifah kamariyah majrur jamak muzakkar salim. Jadi di sini tidak lain iaitu Al-Quran melainkan peringatan bagi seluruh alam. Jadi di sini Allah mengingatkan bahawa Al-Quran adalah peringatan untuk semua, iaitu untuk seluruh alam. Ayat kita yang ke-28, liman syaa minkum an yastaqim. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu liman syaa minkum an yastaqim. Li ni adalah funja, maknanya bagi, man adalah isim mausul, maknanya sesiapa. Dia adalah merupakan liman ni adalah badal, iaitu mudal minhu dia tadi kita ada lil alamina, tadi seluruh alam kan, bagi sesiapa itu seluruh alam. Syaa ni adalah apa tu dia menghendaki. Ni adalah fi'il madhi huwa dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mustatir tak adanya huwa. Dia ni adalah Allah lah ya. Minkum jawab majrur di antara kamu ya. An ni adalah harfun nasab, maknanya untuk yastaqima. Ini sebab dia harfun nasab, jadi dia menasabkan fi'il mudhari' ni. Jadi fi'il mudhari' jadi mansub di sini ya, daripada perkataan istaqama dan dalamnya sebenarnya fa'il dan mim mustatir tak adanya huwa ni. Ni an yastaqima ni merupakan maf'ulun bih. Iaitu kita ada fi'il dan fa'il di sini, maf'ulun bih. Jadi dia fi mahli nasbin lah sebab dia syibhu jumlah kan. So maknanya bagi sesiapa dia menghendaki di antara kamu untuk berjalan di atas jalan yang betul. Iaitu Allah mengatakan peringatan ini iaitu Al-Quran adalah untuk mereka yang hendak berada di atas jalan yang lurus. Ayat ke-29. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. So kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wa ini adalah pun istinaf, makna dan. Ma adalah pun nafi, tidak dapat. Tasya'una ni kamu menentukan kehendak, kamu ni manusia lah ya. Ini dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan sya'a dan dalamnya terdapat fa'il dan mim muttasil mabni dengan wa' atas sukun tak adanya antum fi mahli rafi'in. Illa ni adalah harfun istinaf, itu kecuali. Dan tidak dapat kamu menentukan kehendak, kecuali itu bila dikata dan tidak dapat kamu menentukan kehendak manusia ni, iaitu kehendak manusia untuk berada di atas jalan yang lurus tadi bergantung kepada Allah sebenarnya. Jadi manusia tak ada kuasa sebenarnya ni. Sambungan an adalah harfun nasab, maknanya jika. Yasha'a adalah fi'il mudhari' mansub untuk huwa daripada perkataan sya'a lah tadi. Makna dia menghendaki. Dia ni adalah Allah lah ya. Jadi ini kehendak Allah sebenarnya. Allahu, Allah lah. Ini isim ma'rifah samsiah marfu' dan dia adalah fa'il. Dia fa'il untuk yang dizahirkan daripada fa'il ni ya. Dan Rabbu ni adalah isim marfu' dan dia makna Tuhan. Dia adalah badal kepada Allahu ni. Allahu Rabbu kan. Mubdal minhu dia di sini. So di sini Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Dia adalah mudhaf ilaihi lah sebab dua isim bergandingan. Al-Alamina ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrur dan juga jamak muzakkar salim. Jika dia menghendaki oleh Allah Tuhan seluruh alam. Jadi di sini Allah akhiri ayat yang membuat perbandingan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Iaitu kehendak manusia kita tengok ni tasya'una ni. Itu disebut dahulu. Kemudian kehendak Allah, yasha Allah ya. So untuk menunjukkan walaupun Allah menentukan
Tetapi Allah mahukan manusia mempunyai usaha atau effort. Pada akhirnya semua ditentukan Allah. Jadi usaha kena ada baru berserah kepada takdir. Dari perbincangan, kita dapati surah ini menggambarkan lebih detail lagi kejadian hari kiamat. Di mana akan terjadi 13 kejadian, iaitu matahari digulung, bintang-bintang jatuh berserakan, gunung ganang diterbangkan, unta bunting dibiarkan, binatang liar dihimpunkan, lautan meluap-luap, manusia dikumpul dengan pasangannya, anak perempuan yang ditanam hidup-hidup menjadi saksi, surat amal dibentangkan, langit ditanggalkan dari tempatnya, neraka dinyalakan menjulang, syurga didekatkan, dan manusia dengan sendirinya akan tahu apa amalan yang telah dilakukan atau ditinggalkan. Kemudian kita lihat Allah menyatakan bersungguh-sungguh sehingga bersumpah mengenai kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu memperingatkan manusia supaya mengikut ajaran Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua direzekikan termasuk dalam kumpulan ini. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.